Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita ni rasa bangga bila dapat kerusi besar, rumah kita sofa besar, rasa bangga sangat. Padahal kerusi je pun bangga sangat. Kak Leha beli sofa, jenuh panggil satu kampung, mai lah rumah, kerusi baru nak tunjuk ke orang. Dekat sebelah sekolah saya tu ada lombong. Saya duduk tengok dia duduk campak sofa dalam lombong saya. Duduk terapu, bukan setakat sofa, kerusi. Petik air pun dia lempar bang. Allahu Akbar. Rupa-rupanya sofa hak duk bangga-bangga tu tahan 4-5 tahun. Lepas tu reput. Mai cucu pula buah. Duk lompat-lompat tu cabut spring, buang. Itulah benda yang kita duk bangga dalam dunia ni. Kadang-kadang tuan-tuan kita duk bangga sebab kita ada keistimewaan. Nak bangga pasal apa? Pasal istimewa. Laluan VIP. Naik kapal terbang tu laluan VIP. Kadang-kadang dia duk umum kepada kita, pesawat ini telah bersedia untuk berlepas. Kepada penumpang-penumpang sila beratur untuk naik. Kita mulakan daripada lane 1 sehingga lane. Penumpang-penumpang bagi bisnes perniagaan, daripada kelas perniagaan boleh menaiki bila-bila masa sahaja anda. Oh, nampak tu. Yang mana first class bila-bila masa boleh naik. Hak awal-awal ni pergi berotong tu. Kadang-kadang kita bangga je berjalan. Orang lain semua lane merah, kita lane hijau. Bangga je naik kapal terbang. Padahal sampai sama aja. Duduk atas kapal terbang tu juga pun taklah kata bila kita ni naik awal kita sampai dulu pecah dulu kapal terbang tu. Dah juga entah. Sama saja. Benda yang kita nak bangga-banggakan. Ada orang yang bangga ni tuan-tuan bila main masjid sah depan ni untuk dia. Siap bubuh kapet asin, sejadah asin dekat depan ni. Pasal apa? Pasal dia PM, pengurusi masjid. Tuan-tuan jangan cepat sangat. Amboi. Tak ada kata apa. Dia pengurusi masjid. Oi, nu dekat garaj tu. Pengurusi masjid, setiausaha masjid. Tok siap masjid pun ada. Hak lain jangan duduk parking. Dia klaim kereta kita. Pasal apa? Saya pengurusi masjid. Boh lambang. Bukan ni cerita di Afrika ni. Tak boleh masuk. Pasal apa? Pasal parking dia. Aku pengurusi. Aku tu imam. Sudah tuan-tuan ni. Habis-habis 2 penggai jadi dia tak kuasa masjid. Dia tak lekat. Lah duduk belakang. Parking hari tahun balik pagang. Pasal apa? Tak ada apa. Buat apa yang kita nak bangga-bangga? Tetapi yang betul-betul boleh bangga ni apa tuan-tuan? Masuk syurga paling awal. Yang ni bangga ni. Orang lain tak boleh masuk, kita je masuk dulu. Khas untuk kita. Dibukakan pintu syurga tu, kita orang mula-mula masuk. Subhanallah. Bangganya. Bangga yang keseterusnya tuan-tuan. Kalau kita ni duduk di hari kiamat, kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang patut dibanggakan. Dan orang-orang lain pakat nak masuk syurga dengan kita. Kita mendahului dia. Ini yang patut dibangga-banggakan. Jadi siapa yang dapat keistimewaan macam tu? Pintu syurga terbuka dekat dia. Selagi dia tak masuk, pintu syurga tak buka. Dia yang paling awal masuk dalam syurga. Dialah yang memegang panji-panji yang paling hebat di hari kiamat. Manusia yang terbaik dulu dan akhirnya, dialah yang terbaik. Nama manusia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang peliknya, Nabi Muhammad tidak berbangga-bangga dengan apa yang dia ada. Nabi sebut dalam hadis Nabi tentang perkara-perkara itu. Nabi kata, aku adalah benda yang paling hebat. Apa dia? Kekasih Allah. Nabi Muhammad kata ini, kata Nabi, ala ana habibullah wala fakhra. Tidaklah aku ini melainkan aku ni kekasih Allah. Tetapi kata Nabi, wala fakhra, aku tidak pernah berbangga.
Masya Allah, kita baru jadi kawan artis, sepupu kepada jiran rumah artis. Bangga lah. Sepupu pada jiran rumah artis. Jauh tu tuan. Bukan sepupu artis, sepupu jiran kepada rumah artis. Jirannya pun sepupu. Dia dengan saya tu, nak kira macam mana? Saya tu sepupu pada sepupu saya tu jiran. Bangga dah tuan dah. Dia pun tak kenal hang pun. Tapi Allah Ta'ala ni, kekasih Nabi, kekasih Allah Ta'ala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan bila sebut kekasih Allah apa makna? Minta apa pun Allah bagi. Apa makna kekasih Allah? Allah selalu sebut nama dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuhan yang maha perkasa ni tuan-tuan, tiba-tiba dia ada kekasih, dan kekasih dia ialah Nabi Muhammad, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita tuan-tuan. Satu hari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, doalah untuk saya. Dah jadi isteri Nabi, takkan tak minta tolong doa daripada Nabi. Ya Rasulullah, doalah untuk saya ya Rasulullah. Dia tak minta ya Rasulullah wa mailah barang sekilo dua. Dia tak minta. Ya Rasulullah wa mailah rumah, kalau boleh ada lift kalau rumah tu. Tak, dia minta doa. Ya Rasulullah, doakan pada saya ya Rasulullah. Nabi bila isteri minta doa, Nabi kata apa? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma la'annat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa pada Siti Aisyah, dosa yang dulu-dulu, dosa yang terkemudian, dosa yang asarrat, yang tersembunyi, dan dosa yang terang-terangan. Tolonglah ampunkan dia ya Allah. Bayangkan tuan-tuan, Nabi doakan, siapa tak seronok? Kita pun kalau Nabi doa, kita pun seronok tuan-tuan. Bukan kata Nabi, tu imam doa pun seronok lah. Buka piah doa. Tu imam tu doa lah, bismillah, panjang pula tu. Pasal ada sampul panjang tu tuan. Kalau tak ada sampul pendek tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kita kalau pergi kenduri tahlil tuan-tuan, Allah tengok lauk depa duk hidang tu, lauk sedap-sedap kau. Oh, panjang doa, panjang doa. Tengah-tengah duk doa tu, surat khabar hak duk tutup lauk tu terbuka. Tengok-tengok bihun, la ilaha illallah. Terus slow terus tuan. Ini kat sini ni di Afrika. Nabi Muhammad dia berdoa kepada Siti Aisyah, dan doanya itu minta ampun. Siti Aisyah suka. Seronoknya Siti Aisyah, dia kata, ya Allah, seronoknya. Akak-akak kalau seronoklah suami bagi hadiah, suami bagi kereta sebiji, akak-akak buat apa? Leha. Kunci kereta apa tu bang? Hadiah untuk Leha. Ya Allah bang, peluklah, tak tahu nak abang. Tu kereta. Abang hadiah untuk awak. Seronoknya. Tapi bulan-bulan bayar sendirilah. Nganga tu ingatkan dia terus. Rupanya kena bayar bulan-bulan, mampu nak bayar 1,800 ni tak? Tuan-tuan, Siti Aisyah ni punya seronok sampai kepala dia duk atas ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila tengok Aisyah ni suka, Nabi kata, adakah kamu suka bila aku doa macam tu? Kata Siti Aisyah, awaklah tak suka. Ya Allah, Nabi doa untuk saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ka'annaha da'wati li ummati. Wallahi, begitulah doa yang aku doakan kepada umatku fi kulli salah. Tiap-tiap kali aku sembahyang. Tiap-tiap kali Nabi sembahyang, Nabi doa kepada Allah, ampunkan dosa kita. Tuan-tuan tak happy? Tak seronok, relax. Oh, bodoh. Suka.
Syukur Nabi doa untuk kita, ampunkan dosa kita. Dia kekasih Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita suka dengan apa yang Nabi buat pada kita, tunjukkan kesukaan itu. Surah Yunus 58. Tunjukkan apa yang kita suka tentang apa yang Nabi bagi pada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Apa yang kamu dapat daripada kurniaan Allah, daripada rahmat Allah, maka bergembiralah kamu. Ianya lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan benda yang dalam dunia ni. Kita kumpulkan handphone, kita kumpulkan harta, kita kumpulkan tanah bergelung. Kata Allah, benda tu tak dapat nak lawan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibekalkan kepada kita Al-Quranul Karim. Sebab itu falyafrahu, hendaklah kita bergembira, berseronok, bersuka sebab kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang apa yang Nabi sebut di dalam hadis yang saya bacakan ini, kata Nabi, wa ana hamilu liwa'il hamd yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah pemegang panji-panji kepujian pada hari kiamat kelak, dan aku tidak pernah berbangga dengan benda itu. Nabi dapat satu keistimewaan yang paling hebat sekali, tuan-tuan. Di hari kiamat ini macam-macam benda akan berlaku. Ada orang yang cantik. Ada orang yang cantik, tuan-tuan. Handsome orang itu. Siapa orang yang handsome, Ustaz? Orang yang handsome ialah orang yang mengalunkan azan, yang jadi muazzin, yang jadi tuk bilal. Kata Nabi, mereka itulah yang paling segak sekali, tengkoknya panjang di hari kiamat. Tinggi sekali orang. Nama dia leher yang jinjang di hari kiamat. Sebab tu bila kita datang masjid, ada beberapa benda yang kita kena cari peluang. Pertama, carilah jalan macam mana aku boleh jadi imam. Perkemahkan bacaan, perkemaskan akhlak, perkemaskan budi pekerti. Mudah-mudahan aku jadi imam. Orang lantik aku. Tak payah tolak pun tak apa. Orang nampak kita, Tuan Haji tolong jadi imam, bacaan dia bagus. Bacaan bagus dalam sembahyang. Jangan tuan-tuan duk tengok Qori Baharin pula hak jadi juara baru ni. Sedap dia baca. Tuan-tuan pun pederah baca dalam sembahyang. Ya sudah tuan-tuan pukul 9 baru habis sembahyang maghrib. Sudah. Dia tarik lagu Nahwan tu tak kena. Dan tu bukan bacaan dalam sembahyang. Bacaan luar sembahyang boleh lah taranum macam bacaan dalam sembahyang. Baca biasa cukuplah, tak payahlah siap pekuk telinga ni. Wa huwallahu kemah bentar Yang tu bacaan taranum, jangan duk buat dalam sembahyang Pak Long oi. Nah, jangan duk buat hai. Sebab ada orang yang dia ulang. Bacaan tu dia ulang. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم sudah dia ayat tak hafal, cara nak bagi panjang dia ulang. Tak faham sudah tak kena sembahyang tarawih lagu tu makmum sebelah ni nyesal aku main ni habis 2 rakaat ni ke belah, habis salam 2 rakaat dia siku kawan dia belah. Geng stopper pula belah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu dalam sembahyang dia ada lagu-lagu dia. Taklah sampai 8, 4, 5 lagu tu kita belasah dalam dia. Yang kedua, muazzin. Dia kata, Ustaz, tu imam kami pun kemah dah Ustaz. Kemah bagi kat dia. Dia ada berebut je untuk imam. Banyak benda lain kita buat lagi. Dah berebut Tok Imam. Tok Imam balik pada umrah, nama tak ada kat senarai. Senarai jawatan kuasa tak ada. 4 kali dia tengok nama dia. Tak ada nama aku ni. Berebut. Imam tu merajuk lah tak main masjid dah. Mayang Jumaat di rumah. Abang tak pergi masjid malah. Pandai dia padam nama kita ganti nama orang lain. Kita dah jadi imam ni pak tak tengok kita.
Tu tak pergi sembahyang. Sembahyang di rumah sama lah. Aku jadi imam kat hang sama. Jumaat pun tak main. Abang mak di rumah lah. Tu TV dia, saya dah langsung kita tengok situ khutbah. Boleh ke apa? Awak tak boleh pula, Tuhan pun faham masalah kita. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia pun tak. Okey tuan-tuan, sebab tu abang-abang perkemahkan, kita ni kadang-kadang tak pernah jadi imam pada isteri dan anak kita sendiri. Leceh tuan-tuan. Ubahlah, dah 60 dah. Salah kata tak jadi imam Ustaz. Oh, saya ni ayat tak apa nak ingat. Surah apa yang ingat? Qul huwallah, inna ataina. Tak apa. Inna ataina 2. Qul huwallah rakaat kedua. Dah selesai masalah. Inna ataina. Yang tu pun tak ingat Ustaz. Bahagi 2. Rakaat 1 inna ataina, rakaat kedua fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selesai. Kalau tak mau, malu Ustaz. Oh, kalau gitu beli Quran besar, tak kat depan. Mayang maghrib tengok Quran. Sah. Tak apa, sah. Cuma saya pesan kalau hak besar lagu tu, penyepit pun kena besar. Sebab kadang kita semayang, kipas angin duk tiup. Duk pusing-pusing, selok Quran tu. Tengah duk baca, sudah tu nak buat. Dia sepit besar-besar sikit. Buat. Nombor 2, kita cari apa? Bilal. Sebab kata Nabi, orang yang paling handsome di hari kiamat, muazzin. Bilal tuan-tuan. Depa ni bang. Tiap kali masuk waktu depa. Kita duduk tidur. Depa bang Zuhur. Kita tidur 12.30 tengah hari tidur lena. Bang dia tak tidur. Satgi mai asak pula kita duduk tengok TikTok, dia memang. Maghrib kita duduk pergi pasar malam, dia dah mai dah. Kita sembahyang Isyak ni pergi dia tom yam, dia nak bang. Kita duduk subuh duduk tidur, dia dah mai dah. Dah mai dah tuan-tuan. Sejam daripada subuh dia dah bang dah. Ada setengah masjid macam tu. Sejam sebelum masuk waktu dia bang siap-siap. Cuma tak ada as-salatu khairum minan naum. Kita pun dengar-dengar lah subuh lah pergi sembahyang. Pas sembahyang tidur balik. Tengah tidur dengar bang lagi sekali. Sudah pasal apa pula ni? Pasal apa orang bahak tadi bang kejut tidur. Bukan bang suruh sembahyang subuh. Ada yang sembahyang subuh tu tuan-tuan, dia dengar bang yang pertama tu dia mai. Bila dia mai tak ada orang. Buat tak ada orang ni, pasal apa ni? Lari balik takut entah. Masjid besar, lari menecak entah pasal apa ni, pasal apa? Kami, kampung kami ni azan subuh 2 kali. Sekali kejut orang mai, sekali lagi masuk waktu. Jadi abang-abang yang mana duk azan ni, azan elok-elok. Besok di hari kiamat, abang yang paling handsome sekali. Masya Allah. Azan. Ustaz, ada satu Bilal, dia azan sedap lah. Betul? Tapi dia kata apa? Dia minta upah kan. Dia kata ada hak seorang ni pakcik ni pula dia azan tak memang tak sedap lah. Betul? Dia free dia kata tak, aku janji yang boleh azan sudah. Antara hak sedap dengan tak sedap ni, lepas tu hak bayak dengan tak bayak, nak panggil hak mana Ustaz? Panggil hak sedap. Tapi Ustaz dia minta bayak Ustaz, biar ambil dia. Janji baca bang dia tu jatuh dalam hati. Dia bang tu saja menyeronokkan orang lah. Cuba tuan-tuan tengok Tok Bilal Mekah ni bang. Yang menyedapkan dia bang tu pasal apa? Speaker. Speaker dia orang tu agak-agak tuan-tuan lah berapa ratus juta macam speaker. Antara benda yang menyeronokkan orang, menyedapkan orang, menselerakan orang ialah speaker. Ni saya tengok speaker di masjid ni sedap ni. Setengah tuan-tuan kita dah rapat lah. Mikrofon tu pegang rapat lah main dia. Ustaz, rapat sikit. Main lagi sekali. Ustaz, rapat Ustaz. Lala bulan mulut. Nak rapat kan. Hampir tukar lah speaker lain, mikrofon lain, duit berlambak. Yang lu simpan kejadah apa? Yang makmum sedekah, yang majemaah sedekah tu depa nak pahala, bukan depa suruh simpan. Pi beli. Pi cari hal elok-elok sini kokak macam tu lah. Sekali dengar, sekali tak dengar, sak bunyi berdengung. Mau. Speaker atas kepala kita pula, berdesing tu. Setengah tak dengar pula. Bang tu sedap,
Pasal apa? Suara dia. Yang kedua, bang tu sedap pasal apa? Speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain nampak. Nampak tu. Cuba bang tu tuan-tuan tak sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak menega terus menega. Hak tidak lagi lena tak. Siapa dia bang? Semerah Padi. Oh, Semerah Padi. Ustaz oi, tok imam kami dah ada dah. Tok bilai kami dah ada dah. Itu kami nak buat apa pula main masjid ustaz? Rebut saf yang pertama. Yang tok imam hang nak rebut, yang tok bilai hang nak rebut. Bergaduh-gaduh nak jadi tok imam. Pasal apa tak rebut saf yang pertama? Sampai Nabi kata kalau kamu tahulah istimewanya saf yang pertama, mesti kamu cabut undi ini. Cabut undi siapa yang boleh duduk saf nombor 1. Setengah daripada kita tak mau saf awal. Dia main awal, tapi dia tolak orang. Ban. Dia tak depan juga. Pak saya apa? Pak saya tempat ni dia ada tiang, dia boleh sanap. Sekali dia main depan tu duduk ngangor, tak mau pula lah. Tu yang depan. Dia lagu kolek bah tau, kolek bah. Kolek bah dia duduk depan. Belakang lagi. Masuk. Dia tak masuk ke, dia duduk cukup situ yang tak. Rebut saf yang pertama ni. Sebab tu jangan kita kata saya nak rebut apa, imam saya gaut. Saya nak rebut apa ustaz, bilai suara saya bukan sedap. Saf yang pertama ni hang rebut lah. Mailah tiap-tiap waktu. Kadang-kadang di hari kiamat ada orang yang tadi tengkok dia panjang, cantik lawa, jinjang. Ada orang pula tuan-tuan yang ada ekor dia tadi tengkok, ni ekor di punggung dia. Ada pula macam bendera panjang pula. Orang-orang yang munafik. Lagi jahat munafik dia, lagi panjang bendera dia. Kita di dunia ni tuan-tuan bangga bendera banyak. Tambah kita bertanding pula tu dia gambar kita merata. Bendera. Bangga apa? Habis-habis pilihan raya gambar jatuh orang pijak. Lembu pijak apa gambar. Bangga tak mana. Tapi di hari kiamat orang munafik ni tuan-tuan letak di punggung dia. Nak tunjuk ni tak boleh pakai punya orang. Buang cepat-cepat sifat munafik ni. Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah ayat 70 sampai ayat 80 cerita tentang sifat munafik. Satu bahagian. 81 sampai ayat di bawah dia pula satu bahagian munafik. Ayat 70 sampai ayat 81 surah At-Taubah tu ustaz, cerita tentang munafik yang ustaz abang satu bahagian tu bab apa ustaz? Kita selalu kata munafik ni idza haddatsa kadzaba, bila cakap bohong. Wa idza tumina khana, bila diberikan amanah dia khianat. Tetapi dalam surah tu Allah Ta'ala sebut orang munafik ialah dia orang susah asal dia orang tak ada apa, dan dia berjanji kalau aku dapat yang ini, aku akan infakkan apa yang aku dapat. Tiba-tiba bila dia dapat, dia tak sedekah, dia tak infak seperti mana yang dia janjikan. Tu nama dia munafik. Dia kata ustaz saya ni tanah tak selesai, tanah ayah meninggal tu. Tak selesai lah. Kau pun minta, adik pun tak tahu saya. Kami cadang nak jual lah tanah tu, bedak lah semua. Ni pula hak bongsu pula tak suka. Luas kot, taklah luas, adalah 8 relung. Jadi kalau jual tu bolehlah bedak-bedak duit semua. Tu hak ni tak setuju pula dah. Tak apalah, insya-Allah setuju lah tu. Tak bukan apa ustaz, kalau saya dapat duit dapat jual tu, cadangnya nak sedekahlah kat masjid. Tak sedekahlah kat tahfiz tu. 2 bulan 3 bulan setuju dapat duit. Bila nak sedekah bang? Kata dapat duit nak sedekah. Tak, dia macam ni. Sudah. Memanglah kata nak bagi, tapi saya tak sebut bila. Saya tak sebut tang mana. Jadi saya tak tahu berapa jumlah saya bagi. Dia mula ngelak lah. Tadi dulu hang kata aku akan bagi. Kemudian hang dapat, hang tak bagi tuan-tuan. Ramai hak munafik tu.
Tapi tu ustaz kena faham tu bukan janji. Tu apa dia? Tu manifesto. Oh, sudah tuan. Ini di Afrika ni, bukan sini tuan. Jangan kata saya pula. Saya nak cerita ni. Belum dapat ni macam-macam. Bila dah dapat, dah. Kita. Oh, sebab tu kita tak lama lagi ni nak macam-macam benda nak berlaku ni. Tak usah berjanji benda yang kita tak boleh buat. Nanti jadi munafik. Tak usah duk cakap bagi orang kita duk percaya, duk maharap, duk nganga ya. Bila dapat kita kata dak saya. Nak jawab apa depan Tuhan? Yang kedua dalam Taubah 70 sampai 80 tu Allah kata, sifat munafik lagi ialah dia tengok orang yang bersedekah, dia kutuk orang yang bersedekah tu. Tuan-tuan, sekali lagi ni, katalah malam ni masjid depa duk eda tabung. Tuan-tuan bagi, tengok orang sebelah, tak bagi. Ataupun tuan-tuan tak bagi, tengok orang sebelah, bagi masuk dalam tabung. Tuan-tuan kutuk dia. Main kereta X50. 5 kupang bagi apa? Bunyi kembung ni. Apa? Kau suka dia nak bagi 5 kupang ke sekupang ke RM1 ke, mungkin dia dah bagi selama ni, kita tak tahu. Tu hak kita duk minta hari Jumaat tu. Setengah masjid tabung dia ada roda, dia berjalan. Setiap satu saf satu tabung beroda. Tok siap tengok tegak ni. Dia berdiri dia tengok. Pasal hari tu roda-roda tu keluar masjid hilang terus. Dengan roda dengan tong jalan sekali tuan. Cilaku itu siapa curi tu? Ada 14 tak? Balik 10 je. 4 hilang tak? Oh, tu yang saya duk tunggu tengok berjalan ke tak. Ada pula tuan-tuan yang orang main heret. Main usung. Pakai baju Melayu duk tolak. Yang ni kena saya jumpa sekali. Saya jumpa tengah sembahyang Jumaat tengah khutbah tu. Dia duk bawa maka duk ada yang masuk dalam tabung, ada masuk dalam paket dia. Depan saya duk tengok. Ni RM5. Aku nak sedekah RM1. Buat beli 4. Ni cerita betul. Saya tengangau. Budak hak duk bawa tong tu dia tak apa. Dia sikit dia ni sikit. Pusing tak kira tak boleh tunggu Okey. Betul tau lepas-lepas tu dia main balik. RM4 Kami berkat tengok dia tengok dia hak tok imam pun berhenti. Habis Jumaat saya tanya, Tok Imam awak tak tegak? Kalau saya tegak, rosaklah sembahyang saya. Tok Imam boleh tegak dalam khutbah. Boleh. Janganlah cakap sekhutbah ni. Dia kata tak ada dalam teks nak tegak apa? Sudah. Ni pun hura agak. Ada boleh buat tukar menukar ni RM5. Aku nak sedekah RM1 bak balik 4 entah ni. Ingat ni kedai apa? Ambil tukar-tukar ni. Masjid nang sedekah lah RM5 tu taknya miskin lah. Mana qasad sadaqah min mal. Takkan berkurang harta sesiapa bersedekah. Takut apa? Yang bagi ni Allah. Kita bagi balik pada jalan Allah. Allah balas berkali-kali ganda. Sambut maulud rajin, sambut Isra' Mi'raj rajin. Dalam Isra' Mi'raj tu Nabi duk kata dah. Aku duk nampak macam-macam. Salah satunya ialah orang yang bersedekah hari ni tanam pokok tumbuh lolatu juga. 700 biji 100 dahan tu. Nuzul Quran kita sambut. Dalam Quran sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Terang-terang Allah Taala sebut rahsia untuk murah rezeki ialah menjadi orang yang rajin bersedekah. Tu rahsia untuk jadi kaya. Tuan-tuan yang saya hormati, kemudian Allah sebut lagi ciri orang munafik ni apa? Dia selalu kutuk orang miskin yang bersedekah. Padahal orang yang miskin bersedekah tu, itulah yang dia mampu. Itulah dia mampu, tuan. Tok Imam Umum minggu depan kita nak buat ceramah maulud. Jadi kita nak panggil Ustaz Kazim lah. Jadi kita jawatan kuasa dah bincang dah.
Tak masak lah, masjid tak masak lah. Kita galakkan orang kampung bawa makanan. Kita kunuri ramai-ramai. Pakat bawa siang masing-masing. Kak leha, nasi lemak, abang bidin agak-agak. Haji dolah, koci. Pakat buat mari semua ni. Mai satu hamba Allah tu dia bawa pisang 2 biji. Orang lain pisang standar hang apa 2 biji. Padahal hak tu lah yang dia ada. Jangan kutuk dia. Hak tu lah yang dia ada. Kita kutuk dia, kita dikira munafik. Dengan duk peleceh dia. Oh, alai mai koci 1 kilo. Apa punya orang. Dia kata, Ustaz, saya tak kutuk yang buat pisang tu. Tak kutuk siapa? Tu hak bawa mangkuk tingkat kosong. Orang lain semua buat isi, dia ringan mak. Tapi heran bila balik berat dulu. Benar faham, tak faham dah. Tu ramai. Dia tak bawa mangkuk tingkat, dia bawa plastik. Bawa dalam poket. Yang keseterusnya, siapa orang munafik? Orang yang kikir, orang yang bakhil. Masya Allah tuan-tuan. Rupa-rupanya kedekut itu sifat-sifat orang bakhil. Abang-abang, janganlah kedekut dengan isteri kita. Jangan kedekut dengan anak kita. Itu tanggungjawab kita. Bila isteri abang yang beras habis, puasa lah. Puasa tak. Abang yang susu anak habis, bagi minum ayam boleh. Tak payah mampu budak tu. Maknanya kedekut juga siapa. Patut bila isteri habaq, isteri tak habaq pun cek beras dah tinggal banyak mana. Tak ada isteri habaq, beras habis 2 kampik sampai dah. Begini buat balik ni. Hoi. Susu anak tak ada nak habis sampai dah untuk anak aku. Sekali buat balik 4 tin susu. Susu tepung 4 tin. Loh abang, selalu 1 tin buat yang banyak sangat. Lori susu apa terbalik tau. Abang ambil dapat 4 tin. Loh, abang ambil ke? Boleh ke? Awak tak boleh. Tok Imam 8 tin dia belum. Tok Imam pun tak. Tok Imam 8 aku 4 sudah lah. Dia kata. Oi, mampus tuan dek. Sampai driver lori 2 abang. Jangan ambil. Dia peduli apa? Dia serbu ambil habis. Bukan orang sini lah ni di Afrika. Tuan-tuan yang saya hormati. Dan Allah sebut pada ayat 80 surah At-Taubah. Wahai Muhammad. Qul. Kalau kamu minta ampun pada mereka atau kamu tak minta ampun pada mereka atau mereka sendiri minta ampun, Allah takkan ampunkan mereka selagi mana mereka tidak kembali kepada jalan Allah. Bayangkan tuan-tuan, orang yang kedekut munafik ni, Allah takkan ampunkan kita. Melainkan kita ni taubat dengan taubat nasuha sungguh. Tuan-tuan yang saya hormati, kemudian Nabi SAW sebut, kata apa? Wa ana awwalu syafi'un wa awwalu musyaffi' yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah orang yang mula-mula memberi syafaat di hari kiamat dan orang yang mula-mula diterima syafaatnya pada hari kiamat, dan bukanlah aku untuk berbangga-bangga. Kita semua ni tuan-tuan cari siapa? Di dunia ni kita boleh lah tinggal Nabi Muhammad. Ada orang tak mau kait dengan Nabi Muhammad, tak mau kait. Anak dia bila mak dia kata bolehlah nama Muhammad sepenuh Nabi kita, tak nak lama, dah common sangat lah mak nama Muhammad. Sana Muhammad sini Muhammad, dah lah tambah lah Muhammad Al-Amin ke, Muhammad Kazim ke. Tak nak lah, tak glamour. Itu kan nak buat apa? Ryan. Oi. Ya, stopper. Oh. Tak faham, tak faham dah. Bubuh lah Muhammad Mustafa, tak apa mak bagi ya. Tak mau bubuh. Langsung tak nak kait dengan Nabi Muhammad tu. Padahal di hari kiamat cari Nabi Muhammad. Itu yang saya Ustaz. Hari tu daftar anak saya perempuan. Nak buh Muhammad lah. Pegawai pendaftaran tak bagi. Apa tau. Tak bagilah abang. Nama abang, anak abang tu Muhammad laki-laki, hak anak abang perempuan.
Dah nak ambil nama sebenar dia lah. Itu dia cadang nama apa? Dia kata, boh nama Siti Khadijah. Saya kata, Siti Khadijah telekong. Astaghfirullahalazim, apa oi. Orang yang merapu sangat. Sampai tak kenal keluarga Nabi ni. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita kaitkan diri kita sekarang ni tuan-tuan dengan Nabi kita. Jangan langsung putih kita dengan Nabi ni. Cara potong kuku ikut cara Nabi. Cara simpan kuku ikut cara Nabi. Ada hak jenis tak kerat kuku. Dia duduk bersih. Jenis tu ada. Tajam kuku ni. Mau simpan buat apa? Cakap bini senang lah. Ada orang perempuan jenis simpan kuku panjang, patah kuku teriak. Terlepas sembahyang subuh tak teriak. Yang teriak kuku patah. Boleh tak potong kuku macam Nabi potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last sekali tangan kanan 10. Dapat pahala. Adik-adik jangan duk potong kuku guna gigi. Sembahyang Jumaat dia dengar khutbah. Ada tuan-tuan tengok orang macam tu. Lepas atas kapek ni. Bila qamat dia pergi depan, kita duduk tempat dah. Bila sujud, apa benda ni? Ya Allah. Wajab tu ni. Jom kita buat apa-apa benda pun yang Nabi suka. Kok Nabi nak bagi syafaat pada kita. Nak semayang bersugi, nak ambil wuduk bersugi, dapat pahala. Ni saya kayu sugi pun tak pernah ada ni. Ada kalau saya beli pergi umrah dulu, beli berkah beli. Itu repuk lah. Bila beli? 6 tahun dulu lah. Lah, memang repuk lah. Boh lah bila kita nak semayang ni tuan-tuan pergi ambil wuduk tu. Buat sugi. Ustaz, boleh tak saya sugi atas kapek masjid ni? Waktu nak qomat. Boleh ha. Tapi hak dalam tu bagus. Pergi sugi ambil wuduk kumuh, ambil wuduk. Simpan elok-elok. Boh dalam sarung. Sebab ada orang yang boh kayu sugi dalam poket dia. Ni, baju putih, boh kayu sugi lah. Kuning boh ni. Aduh. Tu boleh masuk waktu rukuk ni jatuh pula. Mai kipas angin tolak lagi sekali golek kat sebelah pula. Buat yang mana Nabi suka. Bersugilah, dapat pahala. Abang-abang yang ada janggut simpan. Jadilah segenggam jadilah. Janggut ustaz pun tak sampai segenggam, tak cukup zat nak kata apa. Kalau sihat saya panjang lebat dah banyak ni tuan-tuan awak macam mana? Tak sihat. Saya duduk sampai situ, depa tanya dah, ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat kan? Sihat, dan nak pilihan raya sihat ha? Pergi cari biskut dulu pula. Tegur ustaz sihat ah? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua orang doa saya sihat. Dan kadang-kadang yang tanya saya sihat tak sihat tu hak teruk dah saya. Dia mau kena stroke. Duduk atas wheelchair. Ustaz sihat. Sihat alhamdulillah. Abang yang tak sihat. Abang sakit apa? Seruk. Macam mana? Seruk. Oh. Bunyi macam teruk lah kan. Tapi dia pun masih doa pada kita. Allahu Akbar bagi hentak. Sayyidina Umar dia kena tikam. Main nak sembahyang ni orang tikam dia, main rodok dia. Buat balik pergi rumah tuan-tuan. Orang ziarah dia tanya pada orang yang main, apa sembahyang ni? Waktu dia tu sakit tu, perut terburai ni. Kena rodok tuan-tuan. Orang main tanya dia, apa pergi sembahyang ni? Sembahyang belum? Sembahyang. Kita kadang-kadang bila sakit tak sembahyang. Kaki patah. Tu dia duduk juntai atas katil. Mai kawan tulis dekat tempat tu, Pak balut simen tu. Kazim was here. Tulis. Semua ramai melawat stopper was here. Lah kena semayang adik oi.
Kita kadang-kadang bila kita tanya dia, hang sembahyang ke? Kalau saya sihat, saya tanyalah. Masalah saya sakit, sembahyang. Soalan sembahyang lah yang paling dititik beratkan oleh Nabi SAW. Ambil sunnah sembahyang berjamaah. Nabi suka. Bukan setakat duk suka simpan janggut saja, duk potong kuku saya sebut tadi. Ni hak jemaah ni. Cari jalan macam mana kita nak ajak orang kampung main sembahyang berjemaah. Hai ya Allah. InsyaAllah kalau saya jadi menteri lah tuan-tuan, Allah buat kempen satu Malaysia. Sembahyang jemaah, sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Buat kempen. Setiap masjid dapat basikal 40 biji. Siapa sembahyang subuh tanpa berhenti satu hari, setiap waktu 40 hari dapat basikal sebiji. Noh tuan. Ajak orang sembahyang subuh. Tak usah tengok bola. Ni Piala Dunia nak main. Duk tengok Ronaldo sebab menang semalam. Kalau kalah maki pula. Sampai tak sembahyang, jom kita gerakkan kampung kita main sembahyang subuh berjamaah. Nabi tak pernah tinggal jemaah. Nabi sakit tuan-tuan, orang papah Nabi main sembahyang. Orang papah Nabi main sembahyang. Subhanallah. Tu yang Nabi suka, kelebihan orang sembahyang berjamaah. Dia habis sembahyang maghrib, dia tunggu isyak. Dia tunggu tu pun dapat pahala. Macam pahala dia sembahyang. Tunggu nak masuk isyak ni tuan-tuan, dapat pahala. Masuk isyak dia balik. Kenapa balik? Tadi dapat pahala cukup lah. Bodoh tuan. Kalau tak boleh sebut bodoh, orang marah tuan. Tunggu saja sama ada hang duk berzikir ke, hang baca Quran ke, hang dengar kuliah maghrib ke, macam kita ni dapat pahala lah. Jom tuan-tuan, rumah Allah ni, masjid ni gudang, gedung pahala. Yang mana tengok kekotoran di masjid, kutip kotoran sampah, dapat pahala. Yang duk sedekah ni tuan-tuan ni dapat pahala, walaupun dia sedekah hanya sebatar ya, seketui batar ya, dapat dah mahligai dalam syurga. Belum masuk lagi tuan-tuan yang kita ambil wuduk, gugur dosa-dosa kita bila kita ambil wuduk. Bila kita berjalan daripada rumah kita mai ke masjid, menggugurkan dosa, menaikkan darjat, memberikan pahala banyaknya tuan-tuan. Ni nama dia masjid. Sehinggalah orang yang wakaf Quran ni tuan-tuan ni, pahala berpanjangan ni. Ada 7 jenis wakaf, ada 7 jenis pahala yang berpanjangan. Salah satunya orang yang memberikan Quran, memberikan mushaf kepada masjid untuk orang baca di surau, di sekolah. Orang baca Quran tu tuan-tuan dapat pahala banyak. Jadi kalau kita malam-malam tak ada kuliah maghrib, tu salah nyembang. Ni kita mula nak start nyembang. Dia kira kalau kita pangkah yang ni, dah lah, nak nyembang bab pangkah hampir luang-luang. Mai duduk dalam masjid ni, mai kita tadabbur Al-Quran. Seronok tuan-tuan, tadabbur Al-Quran. Duduk nyembang. Kita tengok Suratul Nahl. Suratul Nahl ni apa dia? Surah lebah. Oh, lebah. Lebah ni ada berapa? Tuan-tuan kaji saja, lebah tu ada berapa ribu jenis. Ada 3 kategori lebah yang Allah sebut dalam Quran. Lebah hak di tanah, lebah hak di bukit, lebah yang kamu pelihara. Allah sebut tu dalam Quran. Lebah hak atas bukit, hak dalam hutan tu, lebah hak di tanah, lebah hak kamu belah. 3 jenis. Daripada 3 jenis ni ada berapa jenis pula lebah? Daripada berapa ribu jenis lebah yang mengeluarkan madu, berapa jenis lebah sahaja. Masya Allah. Kaji bab situ saja tuan-tuan. Masya Allah, hebatnya Al-Quran ni. Cerita bab lebah sahaja. Maknanya lebah tu boleh dibelah. Soalan dia, berapa ramai orang kita belah lebah? Yang boleh menghasilkan ubat
Madu itu ubat, madu itu syifa, madu itu makanan. Dia bukan minuman je, dia makanan. Kita tak belah. Yang banyak belah orang hari ni belah ular. Ular sawah belah. Apa faedah hang belah ular? Balik-balik kerja anak tak ada. Ulang duk tidur ya. Pergi mana anak aku ni? Duk dalam mulut ular tu lah. Kaji tuan-tuan, benda yang begitu hebat dalam Quran. Tapi sekarang yang rajin duk belah madu lebah bukan orang Islam. Kita rajin tambah madu Tu siapa mak? Madu aku lah. Yang tu kita tambah. Duk tambah madu lalah jadi madu balah. Baik tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita buat ini mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab siapa yang nak tolong kita? Di dunia orang boleh tolong, syafaat juga tu di dunia ni. Tambah-tambah sekarang orang tolong banyak. Tak minta orang main tak berah. Tak minta pun tu dia orang mari, hui. Ambil gambar. Sekarang waktu tuan-tuan nak minta tolong sekarang lah, jalan tak tu berminyak. Kalau tuan-tuan tak mau lagu tu, tuan-tuan ni nak minta tolong dalam dunia ni, main jumpa Tok Imam. Di masjid sekarang ada gerubuk rezeki. Letak bihun, tepung semua letak. Kalau anda susah dan memerlukan makanan, sila ambil. Ada yang mai tuan-tuan naik suara. Buat kedua bonet buka buh sekali tuan-tuan. Jahat tu orang ni mencuri dah. Masjid sediakan makan sekarang. Agak-agak susah agak tuan-tuan pi kepada pejabat zakat. Pejabat zakat tolong kita. Di dunia agak-agak pejabat zakat tak mau tolong, jumpa Ustaz Ebit Liu. Tuan-tuan viral kan gambar anak tuan-tuan kena heret dalam kereta sorong. Duk pi Pekan Jitera tu. Lalu kat traffic light pula orang duk ambil gambar tu. Besok dia mai dapat proton saga sebuah. Oh, punya pemurahnya ustaz ni, hebat ni. Tapi di hari kiamat siapa nak tolong kita? Akak-akak leha suami pun tak boleh tolong. Mak kita pun tak boleh tolong. Jangan duk cakap di hari kiamat esok, bang, sedekah pahala sikit bang. Bang minta pahala sikit. Aku pun nak pakai. Dia tak akan jumpa dah. Yang kita akan jumpa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pemberi syafaat dan dialah orang yang mula-mula diterima syafaatnya di hari kiamat. Yang akan tolong kita daripada panas matahari. Yang akan memasukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Yang mengeluarkan kita daripada neraka masuk dalam syurga. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak pemimpin-pemimpin kita tak tahu ruyuk di mana. Tak tahu. Suami kita pun tak tahu pergi mana. Anak-anak kita pun tak tahu dah. Tapi Nabi Muhammad lah tumpuan kita. Dan kata Nabi, aku tak pernah berbangga-bangga pun. Tak ada pula dia kata, dulu tak mau kat aku, lamai juga. Dia tak sebut macam tu. Kita di dunia sekarang sebut. Baik, kemudian Nabi SAW sebut, wa ana awwalu man yuharrik hilaqal jannah fayaftahullahu li fayudkhilniha wa ma'i fuqara al-mu'minin wala fakhr. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang mula-mula menggerakkan kunci syurga. Yang mula-mula duk buka pintu syurga, kunci itu untuk aku. Dan kata Nabi, Tuhan membukakannya dan masukkanlah aku bersama dengan orang-orang mukmin yang fakir. Dan itu bukanlah untuk aku bangga-banggakan. Masya Allah. Yang mula-mula masuk dalam syurga, kata Nabi, dia. Dia bukakan pintu syurga untuk dia. Dan yang akan masuk dalam dia ialah orang-orang fakir yang beriman. Yang awal-awal masuk. Habis tu Ustaz, macam orang kaya macam mana? Yang orang kaya macam mana pula? Tuan-tuan kena buka lah.
Janganlah buka hanya satu hadis. Tuan-tuan tak buka 10 sahabat yang awal masuk syurga siapa? 10 sahabat yang dijamin syurga siapa? Orang kaya-kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Uthman ibnu Affan kaya. Kalau mereka tuan-tuan tengok hadis ni, mereka tak mau jadi kaya. Uthman sekali sedekah tuan-tuan 1000 dinar wang emas. Kita dapat seketul wang emas lah, bangga ya amat dah. Dia sekali sedekah 1000 wang emas. Aku kaya kalau bahasa kita. 1 dinar tu saja dok ada berapa ribu tuan-tuan. Sekali sedekah juta. Dia kaya ni tuan-tuan, Uthman ibnu Affan ni. Jadi mereka dia masuk syurga tanpa hisap, masuk syurga awal. Janganlah tuan-tuan kata kita kena jadi miskin. Sebab bila miskin nanti kita masuk syurga. Tak. Abdul Rahman bin Auf masuk syurga tu mengesot. Ulama-ulama bincang macam mana yang masuk syurga mengesot. Tuan-tuan ni duduk tepi pintu nak masuk tu. Duduk cokoh situ. Bila pintu tu buka, tuan-tuan nak berdiri kan nak ngesok masuk? Masuk ngesok je lah. Maknanya dekat dengan syurga tu. Itu namanya Abdul Rahman bin Auf. Tak dekat lagu mana tuan-tuan. Sekali sedekah 400 ekor unta berserta dengan barang-barang di atas unta tadi. Masya Allah. Dia terkesan dengan Nabi cakap. Nabi bagi salam sembahyang subuh, tengok-tengok dia bangun tambah 1 rakaat. Nabi tanya, awak lambat? Allah Rasulullah, saya ni sibuk duk uruskan harta dari Mesir. 400 ekor unta dengan dagangan dia sampai nak masuk dalam gudang. So, selesai pada tengah malam, bila saya sampai Rasulullah dah habis rakaat pertama. Tu yang saya sambung rakaat yang kedua. Kata Nabi, rugi kamu. Dia terkesan Nabi cakap. Terlepas sembahyang subuh 1 rakaat. Rugi kamu. Dia balik tuan-tuan. Dia keluar balik hak unta-unta tadi dengan barang dagangan dia sedekah semua. Dia kata Rasulullah, hak unta hak saya cakap tadi ni saya sedekah semua lah. Satu saya tak simpan lah. Nak cover balik hak sedekah sembahyang subuh tadi ni, yang terlepas sembahyang subuh ni. Kata Nabi, kalau hang sedekah seluruh isi alam pun, hang takkan dapat sama dengan sembahyang subuh berjemaah bersama imam yang pertama rakaat. Jadi tuan-tuan di sini tak ada duit nak sedekah, main sembahyang subuh. Ni dah lah tak sedekah, sembahyang subuh pun lebih. Jom kita nak gerakkan orang macam mana kita nak dapat syafaat di hari kiamat. Macam mana kita ni boleh besok di hari kiamat bersama dengan Nabi SAW. Cari jalan tuan-tuan. Selagi mana Allah Ta'ala bagi hidup pada kita. Bila kita nak tengok sesuatu, cuba kita fikir. Benda ni kalau aku tengok dapat pahala tak? Tak. Kalau tak jauh. Benda ni kalau aku dapat tengok berdosa tak? Dosa. Tak jauh. Benda ni kalau Nabi tengok aku buat macam ni, Nabi suka tak? Suka. Kalau kita buat betul-betul. Walaupun hanya sekadar memberi salam saja. Dia pergi ambil wuduk. Dia masuk balik. Dia duduk tu. Assalamualaikum. Padahal tadi dia duduk dengan kita. Lepas sembahyang maghrib, dia duduk sebelah kita. Dia suar tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah kita ceramah, dia nak buat ayat. Dia masuk balik. Duduk tempat yang sama balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Tadi salam lah salam. Wayar putih. Bukan wayar putih bang. Nabi kata, kalau kita ni duduk balik tembok je, keluar asal je. Assalamualaikum. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Sekarang nak bagi salam pun tengok orang. Tengok orang. Abang tak bagi salam kat dia. Tak payah. Kita tengok baju dia tu. Bukan belah kita. Tapi undi nak kita. Salam tak mau. Lah semua salam lah.
Jangan. Hari ini orang hanya bagi salam pada orang yang dia kenal. Orang tegur pada orang yang dia tahu. Orang yang memberi, kalau orang tu dah bagi pada kita, kita balas balik. Kalau orang tu tak pernah bagi, kita tak nak balas. Itu tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Kita memberi pada orang yang pernah beri. Siapa yang tak pernah bagi, aku takkan bagi pada dia. Dah jadi dah sekarang ni tuan-tuan. Kita bagi salam pada orang yang geng kita. Yang bukan geng, aku takkan bagi salam. Ni nama dia budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan, tuan-tuan. Salam lah, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salam, gugur dosa. Hei, tak ada salam Ustaz. Siapa? Covid. Oh sudah tuan-tuan. Takkan Allah mendatangkan suatu penyakit yang menghalang kita dapat pahala. Sedangkan penyakit ini mendatangkan pahala. Takkan tak dapat pahala. Pelik. Jangan ziarah dia. Padahal Nabi suruh ziarah. Kena kaji balik. Berkali-kali saya cakap. Kaji balik benda ni tuan-tuan. Betul tak betul ni? Takkan satu benda hak baik, takkan satu benda yang mendatangkan pahala tersekat. Tak ada. Jalan terus. Ataupun kalau tak mau bagi salam, kata Nabi, wa it'amut ta'am. Tolong bagi makan. Jamu makan. Malam ni ada makan? Ada? Tak ada. Tak apa. Nanti kita pergi makan. Saya dah ceramah 32 tahun. Ini kali pertama saya mai sini. Jadi tuan-tuan jemput lagi sekali 32 tahun kita buat kenduri. Jauh tuan ni, Jetera 32 tahun baru sampai. Tak mana faham, tak faham dah tuan. Bagi makan. Kita ada RM10 pergi kat gerai sana no. Beli nugget, beli apa hot dog lah apa bala depa duk jual, bagi kat budak-budak. Dah, sedekah. Tengok orang duk jual pau tu beli 4 ketui, pergi sedekah kat orang. Tengok satu budak duk beli aiskrim bagi kat dia. Sikit je, bukannya susah. Beli minyak wangi tuan-tuan, bol atas puak tangan, salah-salah dapat. Apa ni? Oh, minyak wangi, alhamdulillah, wangi. Dapat pahala. Bagi orang makan tuan-tuan, bagi orang makan, jangan kedekut. Nabi Ibrahim seorang nabi yang bila makan takkan seorang-seorang, melainkan dia ajak orang makan dengan dia. Sebab tu dia kaya. Nabi Ibrahim ni kaya mangahoi. Dia bukan miskin. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab cerita tentang kekayaan Nabi Ibrahim. Berlambak kambing-kambing dia. Dan yang menjaga-jaga binatang dia tu pula anjing-anjing, jaga binatang dia. Anjing dia tu pakai rantai emas. Nak kenal anjing dia, pakai rantai emas. Dia kat leher dengan duk bangga. Hangat lah. Nak tunjuk gelang rantai, tak payah. Aduh, kerja Nabi Ibrahim menjamu orang makan. Sebab tu bila tetamu datang rumah dia, malaikat menyerupai laki-laki nak habang isteri dia mengandung, dia jamu makan, bagi makan. Sebab itu dia punya tabiat dia. Siapa bagi makan? Tengok laki-laki 2-3 orang ni tak makan. Tengok Nabi Ibrahim cuak. Ni puak-puak mana ni? Selalu kalau aku bagi makan orang, dia pun makan habis ni kambing special ni, dia tengok lain macam ni. Itulah malaikat. Malaikat bukan ada nafsu. Telan elok pun tak. Sebab tu malaikat tak jadi nabi. Yang jadi nabi manusia biasa, namanya Nabi Muhammad. Dia serupa kita, tapi kata Allah dia nabi dan dia penghulu, dia penutup pada segala nabi. Kalaulah malaikat tu jadi nabi, apa contoh daripada malaikat yang kita boleh ikut? Bagi makan dia tengok. Cara makan pun malaikat tak ajar. Nikah pun tak. Malaikat macam kita, bukan macam kita ada perempuan lelaki. Dia tak ada nafsu, dia tak ada jantam tina. Dia tengok Rasulullah. Rasul macam mana kita nak mendidik isteri kita? Apa jawab Nabi malaikat?
Tahu mana aku tahu. Aku bukan ada bini. Sebab tu Nabi Muhammad, Nabi orang, bukan malaikat. Sebab dulu orang tanya pada Nabi, Pak siapa engkau jadi Nabi? Kenapa bukan malaikat? Kalaulah malaikat jadi Nabi, tuan-tuan, sekali dia sepak kita habis. Dia terbalikkan bumi ni, lingkup kita, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad itu adalah aziz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun, kata Allah. Rauf, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham. Sunnah yang kita kena buat, mudah-mudahan kita dapat syafaat, menyambung silaturahim. Jadi janganlah pilihan raya akan datang ni menjadi medan untuk kita putus silaturahim. Jangan. Politik punya pasal kita tak tegur. Politik punya pasal kita bergaduh. Bergaduh apa, tuan-tuan? Menang esok lompat. Bergaduh apa? Letih ya kita. Sana lompat, sini lompat. Yang kita duk bergaduh melompat anak beranak. Dulu anak menantu kita balik kampung seronok raya. Seronok. Hak naik bas, naik kereta api. Naik kereta, sewa kereta. Naik RX balik. Oi, seronok. Anak balik pada KL naik RX, seronok. Lah anak menantu balik tak seronok. Pasal di cermin kereta tu semua ada stiker. Ni stiker lain, ni stiker lain. Kena 8 menantu. Tu dia, 88. Ni mana apa, mana pula ni, main mana pula ni. Pakat tak cakap lah. Apa ni tuan-tuan, politik punya pasal menjadikan kita pecah anak beranak. Ni bukan ajaran Allah Ta'ala, bukan perintah Nabi SAW. Jom kita bercakap tentang berkasih sayang. Kerana menyambung silaturahim inilah akan memudahkan kita masuk syurga. La yadkhulul jannah qati'ar rahim. Takkan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Cukup-cukuplah apa yang berlaku. Tanggungjawab kita esok pergi pangkah. Habis-habis sudah. Pergi duduk kedai kopi, lepak minum. Pergi masjid, main sembahyang. Tanpa lagi nak tengok Tok Imam tu belah mana. Dah. Aku kalau dia jadi imam, aku tak mau. Dia belah di bawah. Mai Ustaz Kazim ceramah pula. Dia belah mana? Dia betul-betul dia belah mana? Tak tengok songkok dia. Aku tengok tang songkok, aku tahu dah. Oh, sudah. Dia tak tengok kotak tisu ni. Ni, buat ni. Hijau, putih, hijau, putih. Kotak tisu pun jadi isu tu. Mampu hendak ni. Cubalah kita berkasih sayang. Kita duduk di kampung ni, tuan-tuan, kita semua adik-beradik. Jangan kerana masalah siasah ini kita hilang silaturahim. Dan yang keempat kata Nabi SAW, bangun semayang malam. Wasallu bil lail wan nasu niyamun. Bangunlah semayang malam waktu orang lain tidur. Mudah-mudahan kita jadi rapat dengan Nabi di hari kiamat. Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Tuan-tuan, cerita Mudaththir dengan Muzammil ni tuan-tuan, cerita orang yang berselimut. Nabi perintah, Allah perintahkan pada Nabi, bangun, qum, bangun. Fa'anzir, qum, pergi sembahyang malam, walaupun sedikit. Qumil lail. Nabi diperintahkan Allah bangun, sampai Allah panggil Nabi Muzammil Mudaththir. Nama Nabi ni banyak tuan-tuan, 200 lebih nama dah. Salah satu nama Nabi ialah Al-Muqaffi. Al-Muqaffi. Orang yang menjadi ikutan paling banyak manusia dalam dunia. Nama Nabi ialah Al-Hashir. Orang yang mengumpulkan manusia di hari kiamat untuk dia. Al-Hashir. Salah satu namanya ialah orang yang berselimut. Jom bangun sembahyang malam. Bangun pukul 5.30. Dapat 2 rakaat tahajudnya dia. Zikir, sembahyang sikit, 2 rakaat taubat. Dah.
Minta pada Allah, minta pada Allah. Pelajar saya ni nama dia Hajah Aisyah. Dia bangun semayang malam, pukul 4, 3 orang masuk dalam rumah ni. Lelaki dia duduk dalam bilik ayam, keluar-keluar, pisau duduk tengkok. Jangan bergerak. Dia orang tua. Isteri dia pula dah pakai telekong dah nak sembahyang malam. Dia kata apa? Kerja aku sembahyang. Kerja hampa mencuri. Hampa buatlah kerja hampa. Aku nak sembahyang, jangan duk kacau aku. Allahu Akbar. Lah. Lepas tu perempuan buat apa aja? Perempuan berhenti tengok makcik kata. Lah. Tuan-tuan bayangkan, kerja hampa mencuri. Kerja aku sembahyang. Jangan kacau aku sembahyang. Allahu Akbar. Pelik entah. Macam-macam jenis manusia ni. Bila dia dah rasa lazat dengan sesuatu ibadat, apa benda pun tak ada apa pada dia. Macam sahabat Nabi, macam pejuang-pejuang Islam dulu, anak panah ni tembus perut betih. Masa bila nak cabut anak panah dia, tunggu sembahyang. Punya lazatnya depa sembahyang, bila dicabut tak terasa. Punya lazatnya tentang sembahyang. Cuba tengok kita sembahyang lazat ke tidak? Bunyi cicak pun tahu. Itu cicak jantan lah. Dia boleh tahu jantan betina. Tengah sembahyang tu lah ambulans lalu. Gayah beranak apa? Kalau sembahyang. Dia main ingat macam-macam entah sampai rakaat pun lupa. 3 4 ke 2. Dapat tu balik habis-habis sembahyang tu pergi dia nombor 2 3 4 4. 3 4 2 apa? Sudah. Dia jadi tak khusyuk, dia jadi tak lazat. Kenapa hari ni kita bila buat ibadat jadi tak lazat, tuan-tuan? Berzikir tak lazat sebab tak disertai dengan hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tak disertai dengan hati. Zikir-zikir mata liar. Subhanallah, 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 subhanallah. 4 kali tengok. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang lalu tu Kak Jan. Janda mana tahu lah. Jan ni ada 2 mangah oi. Satu Kak Jan. Tu muda Kak Jan. Kalau hak tua Jan tu. Kelin mata. Bila cuba tumpu tuan-tuan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tak mendidik hati, kita hanya mendidik tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang tu lagi laju. Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih dulu mai. Panggil aku dah Subhanallah, 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 subhanallah. Tak boleh baca elok. Zikir elok, la ilaha illallah, la ilaha. Tak boleh elok. Kita rasa sedap dengan semayang tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ikut semayang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kita ikut bacaan dia tu. Bila ikut pergerakan, dia jadi seronok. Serupalah kita duduk dalam majlis ilmu ni. Orang yang seronok dengan ibadat, tak terasa pun semayang dia. 20 rakaat tarawih tak ada apa dah dia. Dia sedap semayang. Serupa dengan kita mengaji ni. Saya ceramah ni tuan-tuan, 1 jam 20 minit lah. Tuan-tuan terasa? Terasa sejam 20 minit lah? Tak. Memang tak terasa bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Ada tiang lagi tak terasa. Belasah lah apa-apa aku dapat tiang aku tak tinggal dah. Sebab tuan-tuan rasa nikmat duduk dalam majlis ilmu. Rasa suka. Macam itulah bila tuan-tuan rasa nikmat bayar zakat. Bila kita bayar tu akad dengan pegawai zakat tu, Allah rasa lapang lah. Macam satu benda pum keluar. Tapi ada orang bawa ni. Ni tolong tengok Ustaz. Kena zakat dah makcik ni. Tolong kira.
Popang. Orang tu kira, makcik tak kena zakat, makcik tak cukup nisab, tak cukup. Alhamdulillah, ya Allah, tak kena zakat. Dia boleh sebut Alhamdulillah, tuan ni. Apa jenis hang ni? Orang rasa teriak, tak boleh bayar zakat, tak payah bayar. Teriak makcik nak sedekah agak. Alhamdulillah. Boleh makan mi udang. Nah. Dia pergi Sungai Duong. Pingan lelaki makan sungai udang. Apa nama? Makan mi udang. Tak mau tuan-tuan, tak mau. Jom kita bagi seronok. Jadi satu gembira. Sebab tu orang tanya ustaz tak apa sihat, tapi pasal apa bila ceramah nampak sihat. Saya kata saya memang sihat. Alhamdulillah, tak ada apa masalah apa. Petua saya ialah, ubat saya ialah mikrofon. Lega saya. Ada orang tak reti, dia kata ustaz, mikrofon tu rebuih dulu kan. Panjang ni pergi rebuih, kena perih besar. Apa nak kena rebuih pula? Apa yang menyukakan hati, itulah yang menyeronokkan kita. Saya suka berceramah, saya suka mengajak, saya suka. Dia menghilangkan banyak masalah. Walaupun jadual, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Besok pagi saya di Kuala Lumpur. Pukul 11 pagi. Malam ni terus pergi KL. Malam besok saya di Greek. Daripada KL ni pula pergi Greek pula. Habis di Greek malam besok, hari Rabu pula saya ada pukul 10.30 di Kuala Lumpur. Pukul 1 petang masih lagi di Kuala Lumpur dengan pusat zakat. Malam besok, malam Rabu, malam Khamis, rakaman TMJ di SID. Daripada KL habis pukul 2, pukul 9 malam rakaman tazkirah malam Jumaat di SID. 5-6 jam. Habis daripada SID Kedah tu, pi pula satu lagi Jabatan Kuala Lumpur tu. Begitulah hidup saya, tuan-tuan. Allah. Orang tanya ustaz, tak ada apa? Tak ada apa, saya suka. Saya seronok. Saya jumpa dengan ramai orang. Saya jumpa dengan pakcik, dengan makcik, dengan anak-anak saya jumpa. Saya dapat silaturahim, saya dapat bagi salam, saya dapat sedekah, saya dapat bercakap. Saya ramai sahabat. Syukur pada Allah. Kegembiraan saya ada. Sebab saya boleh bercakap tentang Quran, saya boleh bercakap tentang Nabi. Mudah-mudahan saya dapat syafaat di hari kiamat. Target untuk itu. Jadi jangan jadikan satu-satu benda tu menghalang kita nak dapat. Tuan-tuan tengok satu pelakon lelaki-lelaki, dia ni pelakon lelaki popular dulu ni. Dia berubah, dia jadi orang mubaligh, sampai ke Sepanyol dia pergi belajar. Dia balik ke Malaysia jadi ustaz. Dia sakit jantung, tuan-tuan. Daripada rumah dia masuk dalam masjid merangkak, janji aku boleh sembahyang subuh. Mati dah hamba Allah. Mengesok mai, janji aku boleh sembahyang subuh berjemaah. Allahu Akbar. Dia tak tinggal sembahyang subuh berjemaah. Kenapa, tuan-tuan? Nabi sebut, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah Ta'ala akan jaga dia. Jom tuan-tuan kita sembahyang subuh. Maulid Nabi pada tahun ini, apa target kita? Aku nak jadikan subuh berjamaah adalah amalan aku. Pelajar saya, 2 orang mati sedang sembahyang subuh. Ada mati sedang tahiyat akhir, jari dia tegak. Sembahyang subuh hari Jumaat, jari dia tegak. Orang lain baca doa, dia masih tegak. Anak dia kata, ya, mati dah. Maknanya tuan-tuan, dia habis nyawa tu waktu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Cantiknya, tuan-tuan. Amalan seseorang itu insya-Allah begitulah amalan ketika Allah jemput dia. Mudah-mudahan amalan kita ni ialah sembahyang berjamaah. Waktu sembahyang itulah Allah jemput kita. Waktu balik kuliah itulah Allah jemput kita. Saya target yang itu. Aku nak berceramah, mudah-mudahan aku mati dalam berdakwah. Minta orang, tuan. Hari itu nak jadi dah 6 tahun lepas di Kelantan. Tengah-tengah ceramah jadi sakit jantung. Saya kata aku ni tak ada dah, ngucap dah. Duk dalam bidan tu ngucap la ilaha illallah
Tak lepas tuan-tuan, la ilaha illallah. Alhamdulillah, Allah suruh sambung dakwah lagi. Bekerja lagi. Kalau ikut Facebook, saya mati dah. Al-Fatihah dah malam tu. Pak mertua saya orang Bukit Raya. Dia pun telefon dia. Ni Jidin. Ya. Ni Ustaz Kazim dia bawa pergi mana lah. Bawa je lah. Dia bawa balik mana? Bawa balik mana je? Dah lah dia bawa balik Ipoh ke balik Kedah? Bukit Raya ke? Tak tahu dia duduk hospital. Dah bukan dia mati ke? Astagfirullahalazim. Kalau ikut Facebook punya berita tuan-tuan, saya ni mati dah. Zombie ni main ni. Sebab tu siasat dulu. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kalau dengar cerita apa-apa tentang saya, sabarlah. Nah, apa cerita pula saya pun tak tahu, tunggulah. Yang penting dakwah masih berjalan. Dakwah boleh berjalan dan kita pandang baik dengan apa yang berlaku. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah saya antara nampak. Bila dah tanding tak ada dah. Faham? Tak faham sudah tak? InsyaAllah ya. Yang penting kita tolong agama Allah. Okey, buat untuk Islam kita insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, minta maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi 32 tahun pada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.